handsome-nya. Su Huaixi, saya tak nak tahan dengan awak sekarang. Saya mesti bercerai. 20 juta dalam kad ini. Ambil duit dan keluar sini. Keparat. Hati-hati. Kau dah kena ubat untuk tidur dengan aku. Apa yang kau berpura-pura malu dengan aku? Apa yang kau cakap, Karutni? Rupa-rupanya inilah yang guru maksudkan tentang sahabat lama. Bodoh sungguh. Tahu ada otak. Kau pun tidak. Sudah tentu cahaya bulan putih. Kau yang memberi kau ubat. Kau pula yang salahkan aku. Dia bukan sahaja memberi kau ubat. Meracun kau tidak lama lagi. Kau akan lumpuh kaki. Mati karena racun. Maaf, Saya tak cakap apa-apa. mungkinkah saya baru dengar halusinasi? Kolam besar sungguh. Macam mana dia berubah sangat? Adik perempuan. Aku tahu kau tahu yang Huo Tulian suka aku. Kau tak gembira. Tapi dalam hubungan, tak ada betul atau salah. Kau boleh pukul dan marah aku. Tapi boleh tak kau jangan sakiti Kulian? Hehe. Pandai benar berpura-pura. Kau jelas berpura-pura jadi aku dan meracun Huo Kulian. Aku nak provok Huo Kulian supaya ceraikan aku. Tunggu, kau sengaja berpura-pura ditolak oleh aku ke tanah. Buat Huo Kulian rasa bersalah. Kau memang bijak budak kecil. Oh, Mustahil. Jinshi bukan orang macam tu. Kakak, kau tolak aku. Dia betul. Kulian, tolong saya. Bang Xia. jelas boleh berenang. Pura-pura apa? Dan air tuh kurang dari 1 meter dalam. Awak boleh berdiri dengan sepakan kaki. Air tak sedalam hati awak. Air cetek, bangun sendiri. Kulian. Saya percaya kakak saya tak sengaja. Jangan salahkan Huaishi. Semua salah saya. Saya tak berdiri tegak. Lepas tu kakak tolak saya. Tulang busuk. Lepas tu baring di rumah. Jangan keluar untuk menyakiti orang lain. Jinshi, awak oke? Awak terlalu jahat. Malah Jingxi sendiri pun awak sanggup sentuh? Kalau saya terlalu jahat, maka awak terlalu baik. Sujingsi curang dengan teman lelaki awak secara diam-diam. Dan saya bully awak dengan meraihkan hari jadi awak. Akhirnya, awak mengalami kemurungan. Saya hanya boleh bunuh diri. Abang, saya rasa saya boleh dengar. Kakak ipar. Balik dan cakap. Apa yang budak nakal Huo Bang Xiani buat? Berani awak jatuhkan saya? Bila saya dapatkan Huo Group, lihat macam mana saya layan awak. Tahanlah, hati Taois tak stabil. Saya tak tahan Nadani. Hai. Kakak saya yang baik, biar saya lihat sama ada saya betul-betul pengsan. Atau pura-pura pengsan. Apa yang dia buat? Ada apa dengan saya? Tahan tak boleh tahan. Dalam seluar flare. Kentut busuk. Su Huaishi, awak. Kau taburkan apa padanya? Oh, saya hanya bagi dia 1 pek. Serbuk pembersih kekeruhan badan manusia. Biasa dikenali sebagai serbuk kentut. Khusus untuk pembohong kecil yang suka menipu. Kau. Jika saya mengawal Su Huaishi. Jika saya tak tahan, saya tak akan lepaskan kau. Jangan risau, saya Dr. Genius. Saya boleh tolong kau, walaupun saya tak murah. Tapi dengan hubungan kita yang sial nih, saya pun kena bagi kau harga 8 kali ganda yang baik. Kau. Saya rasa murah. Tak apa, saya akan mula harga dari bawah. Tak perlu. Summer, kau boleh ikut saya.
Di mana bilik tidur saya? Belum jumpa bilik saya lagi. Tadi kau keluar dari bilik tuh. Dia betul-betul orang yang berbeza. Apa yang kau buat dengan saya? Kau nak tidur dengan saya? Siapa nak tidur dengan kau? Guru dah, kata mulut lelaki penipu. Dia pasti mengidam kecantikan saya. Coba pukul saya masa saya tidur. Kenapa tak beri dia ubat peluh dulu dan biar dia tidur lena? Itu tidak masuk akal. Saya sebenarnya boleh dengar hati Su Huaishi. Adakah suara Su Huaishi benar? Pertaruhannya tinggi. Saya perlu tahu apa yang berlaku. Anak itik kecil, mari sini. Nak coba kaki? Ayo, ayo. Kamu boleh hidup? Siapa boleh terangkan pada saya? Apa hal dengan itik nih? Sayangnya, biarkan kolam besar nih kering. Bagus untuk ternak itik. Kamu jaga kolam kecil nih? Kamu tahu berapa harga kolam nih? Setiap bata dan jubinnya. Sedap. Hei, makan je. Pastikan kamu makan satu tanpa berkata apa-apa. Ji. Ambil itik panggang nanmu emas saya. Jadi macam mana? Saya panggang masa di gunung. Macam mana dengan daging panggang? Ia wangi dan lembut. Pastikan kamu makan satu, tanpa berkata apa-apa. Bawa itik-itik ini keluar. Tak boleh ada itik lagi dalam rumah mulai sekarang. Cepat, aduh. Hei, kau tak boleh kejar itik aku. Kenapa ada keldai sini? Saya rasa tak ada kereta kuda di rumah pun. Saya suruh orang pergi beli kuda untuk guna. Siapa sangka mereka beli keldai balik. Walaupun dia nampak hodoh macam kau. Tapi, ia boleh jalan. Aku macam keldai? Tak nampak macam... Sangat serupa, betul-betul sama. Kau guna maibah aku sebagai palung keldai, Su Huaishi. Jangan terlalu teruja. Ayo, jom kumpul duit bersama. Jalan. Naik. Aku selalu keluar naik Mercedes. Paling truk pun BMW. Aku tak nak naik. Kau turunkan aku. Jangan memilih. Naik keldai pun sama je tanpa kuda. Jalan. Tolong, Jalan. turunkan aku. Turunkan aku. Jalan. Aduh. Aduh, Nona. Kau tak boleh naik benda ni atas jalan. Ayam lemah. Tak best. Kamu gila. Siapa naik keldai sekarang? Naik ini. Tukar, satu. Naik ini. Hai, Kecil sikit, kaki tak boleh lurus. keluar. Jangan coba rebut tempat dengan saya. Lepaskan saya, jangan rampas. Kamu keluar? Saya tak keluar. Ini main kejutan kereta lain ke? Pergi, pergi. Jangan tengok. Pengurus. Jangan keluar. Saya bagi awak 2 hari untuk sembuhkan dia. Saya tak boleh rawat neuropati.
Apa itu psikosis? Susah nak rawat ke? Hei, jangan risau. Bagi duit je. Tak ada penyakit susah dengan saya. Hei, kenapa awak pergi? Bukankah awak kata nak ambil duit? Ya, Nenek. Saya bawa dia balik malam ini. Balik ke rumah lama dengan saya. Tak nak pergi. Hari ini, kaki Huo Kulian akan lumpuh di rumah lama. Dia lumpuh, dan saya kena selamatkan dia. Tak ada upah untuk kerja keras. Lama tak nampak, lama tak ingat. Ikut saya. Nih, 100.000. Saya pergi kemana Tuan kata? Jom. Tak nak masuk kereta sendiri. Kata Doyin semua tuh. Zaman sekarang, untuk jadi perempuan bahagia. Mula-mula, belajar kawal lelaki. Buat lelaki tuh layan diri macam putri kecil. Jadi aku tunggu kau buka pintu untuk aku. Tolonglah suami. Jangan merepek di internet. Ya, kau yang buat. Jantan utama dalam novel Encik Ba akan ambil masa untuk pasang tali pinggang keledar untuk heroin. Gunakan peluang untuk buat suasana samar-samar. Aku tak bagi kau peluang nih. Aku tak boleh duduk dalam kereta ini lagi. Habis tenaga. Aku nak mati. Betul. Lama-lama dengan orang sial, aku pun jadi sial. Kau cakap siapa yang jatuh? Jangan risau. Tak, mati. Cuma mabuk darat. Mak, Anak, kau balik. Macam mana? Dah cerai? Perempuan macam Suhuaisi yang suka main-main dan susah, tak sesuai dengan keluarga Huo kita. Atau Jingxi lagi sesuai dengan kau? mak sudahlah. Ini berita gembira. Kenapa tak boleh cakap? Tanpa Suhuaisi tu, keluarga Huo kita dah kembali tenang. Aku gembira hari ini, bersiap nak belanja semua makan, besar raikan perceraian kau. Hei, makan. Setengah tahun kemudian, kau kena kanser perut. Suami dan anak-anak meninggal. Aku pun tak perlu makan. Dan mati kebuluran di atas katil. Kasihan. Betul-betul sedih dengar. Air mata pun meleleh. Kau ni budak nakal. Berani kau kutuk aku? Apa aku cakap? Kenapa kau marah sangat? Saya tidak cakap apa-apa. Kenapa awak marah sangat? Mak, dia tak cakap sepatah pun tadi. Awak pun tak dengar hati dia kan? Saya pun boleh dengar. Oh, anak, kenapa awak belum bercerai lagi? Oh, begitu. Bila saya balik tadi, saya nampak kakak ipar muntah di pintu. Abang besar buat perut orang membesar. Cerai tak dibenarkan semasa mengandung. Oh, abang. Awak dah habis. Mustahil. Kulian jelas cakap dekat saya. Tak pernah sentuh dia langsung. Macam mana dia boleh mengandung? Kakak, awak selalu suka tipu. Tapi perkara ini berkaitan dengan keturunan keluarga Huo. Awak jangan cakap merepek. Betul, Kulian? Oh, saya faham. Awak takut bercerai. Sebab tu saya tipu semua orang. Mesti macam dia, licik. Lelaki yang paling pandai guna muslihat nih. Huo Zenan ambil kesempatan atas saya. Atau dera orang dengan pura-pura menyindir tentang teman wanitanya. Saya tak akan jadi macam teman wanita awak. Tipu awak dengan kandungan palsu nih. Simpan sahaja. Saya tak perlu guna muslihat buruk nih. Merepek, Nana tak akan tipu saya dengan kandungan palsu. Awak memang macam pes kacang hijau. Hijau, lawak dan bodoh. Abang, kalau awak tak dengar, itu ulasan buruk. Teman wanita Hozenan tak akan pernah mengandung seumur hidup. Macam mana lelaki boleh mengandung? Tahniah,
Ada teman lelaki dan teman wanita pada masa sama. Dan Nana tuh masih penjual. Ini akan jadi macam bintang besar. Main sukan ramai-ramai di atas katil. Aduh, Hozenan dijual oleh pasangannya kepada lelaki lain untuk keseronokan. Saya tak boleh bunuh diri pun. Aduh, teruk sangat. Tak mungkin palsu. Awak tipu. Apa dia? Awak menipu? Takutkan saya sampai mati. Awak tak tahu sama ada lelaki dan perempuan diberi atau tidak. Tak. Semua yang dia cakap betul. Mungkin, iya, sepatutnya, benar. Anak saya yang malang. Mak, saya sebenarnya sangat miskin juga. Ada apa dengan awak? Saya lupakanlah. Saya takut awak tak tahan. Aduh, Kulian Huaishi, dia terlalu keterlaluan. Macam mana dia boleh cakap teman wanita Zenan hamil palsu? Awak kena jaga dia, dan dia dengan baik. Saya rasa awak lebih baik jaga diri sendiri dulu. Hari ini jamuan keluarga Huo. Awak satu-satunya orang dengan nama asing yang ikut serta. Nak sangat kawin dengan Gundik? Saya tak pikir begitu, Kulian. Oh, sayang. Saya tak pikir begitu. Memang baguslah berpura-pura manja. Menggoda suami saya di depan saya. Muka awak besar sangat. Betul-betul boleh tahan ribuan gunung dan sungai. Kulian memarahi saya. Baiklah. Awak terus marah. Mulut ada pada awak. Kulian, awak tak sayang saya lagi. Yo, awak masih cium saya. Abang, awak dah diracun oleh dia. Dalam 5 menit kaki awak akan lumpuh. Biar saya tengok Su Jingxi si teh hijau nih. Orang bertuah mana yang awak nak salahkan untuk dadah itu? Huo Bangsa. Tidak. Mungkin Puan Huo? Jadi saya, magel kecil yang bertuah. Su Jingxi cara yang baik sambil menyelam minum air. Bukan sahaja Huo Tulian boleh lumpuh kakinya, awak juga boleh buat saya menanggung kesalahan untuk ini. Seperti yang dijangka daripada seorang master teh. Tunggu sekejap, Huo Kulian patut melutut ke arah ini. Oh, tidak. Ia patut di sini ya. Mustahil. Saya baik-baik saja. Ia tidak mungkin oke. dia betul lagi. Kenapa awak belum bangun lagi? Lutut macam biasa. Oh, paham. Awak mesti pikir awak dengan kakak saya keliru. Saya kasihan pada diri saya. Jadi saya nak berlutut dan minta maaf pada diri saya. Betul? Berlututlah. Tolong, bangunkan saya. Au. Iya. Hei. Waishi, saya tahu awak benci Kulian macam saya tak suka awak. Tapi awak tak boleh lumpuhkan Kulian juga. Kali ini awak dah melampau. Saya tak pernah main yin. Saya racun secara terbuka. Awak dah belajar. Saya tak boleh tutupkan awak lagi, kakak. Sebenarnya, saya baru nampak Huaishi letak botol kaca yang berisi racun letak dalam poket dia sendiri. Kalau awak tak percaya, awak boleh periksa. Kakak ipar, Periksa. Lebih baik periksa seluruh badan awak. Macam mana kakak ipar dalam keadaan baik? kakak ipar, tiada apa-apa. Sejak saya tiada apa-apa, masanya untuk periksa awak. Awak tak takut diperiksa kan? Tentulah saya tak takut. Kakak Jingxi, awak selalu cakap sayang kat abang saya. Kenapa awak masih racun abang saya? Bukan milik saya. Saya sayang Kulian sangat. Macam mana saya boleh sakitkan Kulian? Saya sumpah pada Tuhan. WeChat. Saya tak percaya sedikit pun WeChat. 40%. Cinta. Dia tak sayang abang awak. Kalau awak betul-betul sayang abang awak, kenapa awak bergabung dengan gundik awak untuk racun abang awak setengah tahun kemudian? Bunuh abang awak. Dia pikat abang awak. Hanya untuk ambil alih syarikat Huo. Hei, teh hijau nih? Betul. Kasihan, Huo Kulian juga. Dijual dan tolong orang kira duit. Kau wanita berbisa. Aku tak. Su Huaishi, kau hasut hubungan aku dengan keluarga Huo? Kenapa kau sangat kejam? Fitnah aku dan pukul aku. Tengoklah nanti, kau akan habis. Aba, macam bodoh. Hari ini aku nak jumpa kawan lama Laudeng.
Aku tak nak buat hal besar. Pergi. Kalau kau tak keluar, kau nak aku cucuk kau lagi ke? Huaisi, aku tahu kau boleh selamatkan Kulian. Tolong dia. Boleh disembuhkan, tapi tak boleh jadi Baizi juga. Macam mana aku nak minta duit secara senyap? Asalkan kau boleh tolong Kulian, aku bagi kau 1 juta. Aduh, nenek, kenapa kau macam orang luar sangat? Ini semua keluarga. Aku akan sembuhkan. Beli 1 percuma 1. Oke. Sepakan nih agak pribadi. Berhenti. Kau perempuan jahat. Berani kau pukul suami dan bapa saudara sendiri? Lelaki tua ni dera orang dengan buat-buat tunjuk pada orang lain. Nenek pun perempuan jahat. Sebab tu dia curang dengan perempuan simpanan. Dan dapat anak luar nikah. Duit betul untuk orang lain belanja. Kata-kata manis pada istri aku. Lelaki tua ni anggap orang lain bodoh. Lelaki tak bertanggung jawab ni patut dimasukkan dalam sangkar babi. Idea bagus. Huo Jengyong. Kau racun. Aku ke... Kasihan kau kerja keras untuk anak luar nikah di luar. Aku tak sangka anak luar nikah tu bukan anak kau langsung. Kau ni lelaki angkat. Lagi-lagi lelaki angkat yang dipukul sampai mati oleh anak luar nikah. Sangat zalim. Tengoklah keluarga ni. Aku dipergunakan. Anak lelaki pun dipergunakan. Betul-betul. 3 pahlawan. Penuh kesetiaan. Kenapa awak pandang saya? Ada kotor di muka saya ke? Patutkah saya beritahu kakak saya yang anak haram itu ada kaitan dengan dia? Saya pun tak kenal anak haram ayah saya. Saya tak bersalah. Apa hubungannya? Jangan paksa saya merayu awak. Apa yang awak cakapkan? Ada apa dengan kakak saya? Nenek, tadi tak ada orang cakap. Itu suara istri cucu awak. Dia tak tahu. Kita boleh dengar isi hatinya. Bangga. Rupa-rupanya inilah wanita yang disukai Lao Deng. Cantik dan anggun. Tak hairanlah dia begitu terobsesi dengan dia. Aku masih rindu dia selama bertahun-tahun. Dia betul. Nenek, dia memang menawan hati ramai masa muda. Hei, sayangnya Lao Deng tak ada peluang. Nenek kita. Saya cuma suka lelaki muda dan kacak. Walaupun umur 62 tahun. Tapi teman lelaki mudanya tak pernah lebih 26 tahun. Keluar berdandan setiap hari. Itu bukan pergi jalan-jalan dan menari tarian persegi. Itu nak pergi pesta malam dengan teman lelaki muda. Shui King mempunyai mentaliti seperti bayi, menikmati kehidupan. Apa contoh teladan bagi kita wanita? Baiklah, itu bermakna. Nenek sangat menarik. Masih tunjuk gigi besar. Muzik tak masuk akal. Tunggu sampai awak tahu yang awak bukan darah daging keluarga Huo langsung. Hanya seorang anak haram. Saya tak tahu sama ada saya masih boleh ketawa. Apa? Ayah kita anak luar nikah. Jadi kita bertiga. Anak, aduh, awak okay tak? Bangun. Apa masalah awak? Awak nak saya tolong? Awak bangun. Ibu, saya awak. Ada apa? Bersikap kejam kepada saya. Aduh, saya salah baca. Bapak Huo bukan anak luar nikah. Teman lelaki baru, nenek Huo adalah anak luar nikah. Anak luar nikah, pemilik arang batu Chengxi. Jika ini diiktiraf, berapa banyak harta yang awak dapat? Wah, teman lelaki kecil, nenek hebat. Nenek simpan sebutir peluru untuk mesyuarat malam teman lelaki kecil. Dengan patuh. Itu bukan ide yang baik. Hati nenek tidak boleh tahan. Menantu Sun, ini hadiah daripada nenek untuk awak. Awak suka? Pikir lebih tentang hadiah yang nenek beri. Berhenti memikirkannya. Wah, nenek sangat baik. Berbelanja banyak. Saya juga terpesona. Sekarang saya paham. Kenapa Tuan secara khusus benarkan saya turun gunung, menyelamatkan keluarga mereka? Siapa yang tidak suka ini? Dulu, semasa saya muda, seorang teman lelaki minta Huaishi datang bantu keluarga Huo kita. Tapi saya ada ramai bekas teman lelaki. Yang mana satu? Terima kasih, Nenek. Saya suka benda ini. Suka sahaja. Rupa-rupanya menantu perempuan datang untuk bantu kita. Saya salah paham dia sebelum ini. Dan dia
sangat kejam terhadapnya. Saya betul-betul bukan orang baik. Kenapa saya begitu jahat? Saya juga, sial. Kenapa awak tengok saya? Saya tidak bully kakak ipar saya. Saya budak baik. Sial, sial. Saya tahu orang yang paling sial adalah saya. Saya tidak sangka dia comel. Aduh, oke. Berapa ramai antara awak? Bercakap dengan Huaishi Kulian, ikut saya ke bilik belajar. Oh, betul. Menantu perempuan cucu fikir lebih tentang hadiah yang nenek beri. Berhenti memikirkannya. Fikir lebih tentang hadiah. Datang dan pergi. Ya, oke. Saya biarkan awak. Saya juga akan jaga kekasih kecil saya. Saya salah. Biar awak rasa pengkhianatan. Nenek, apa yang nak beritahu saya? Awak tak ada anak luar nikah di luar, kan? Kurang ajar berani mempermainkan saya. Datuk kamu, bertahun-tahun, nenek yang gembira. Apa salahnya dengan gembira? Saya salah. Grip. Saya nak beritahu awak. Dulu, saya ada seorang kawan. Baik. Nenek mengaku ada bekas teman lelaki yang pernah meramal nasib saya. Baru saya ingat. Dia kata pada usia 62, keluarga akan bangkrut. Oh, kecuali saya, seluruh keluarga akan binasa. Kali ini dia hantar Huaishi tolong kita. Awak kena baik dengan dia. Selepas itu, awak boleh tinggal di rumah lama. Bagus sangat. Haha. Kakak ipar, awak pernah ke? Kami akan tolong urut awak. Jang. Semua salah faham. Kakak ipar, TK. Apa kaitan saya dengan anak luar nikah ayah saya? Macam mana awak tahu pasal anak luar nikah? Awak keluar dulu. Saya ada benda nak cakap dengan dia. Saya salah faham awak sebelum ni. Jadi saya fikir pasal tu jangan bercerai dulu. Kenapa? Nenek tak sihat. Tak, nenek sihat. Nenek Yeyu Sanbo. Macam mana boleh awak tak sihat? Apa-apapun, awak janji jangan bercerai. Syaratnya terpulang pada awak. Saya boleh bagi awak saham keluarga Huo. Jangan bagi harapan palsu. Saya baru-baru ni berhenti makan karbohidrat. Apa yang awak nak? Saya nak duit banyak. Bila ada duit, saya boleh jaga artis lelaki. Saya nak belajar dari nenek saya untuk jadi heroin gembira yang sentiasa di depan mata. Maaf? Maaf? Bukan, saya kata sedikit duit. Kenapa awak terkejut sangat? Awak. Hanya kita berdua. Jangan cakap pasal duit, cakap pasal perasaan. Bunyi macam tak masuk akal kan? Dan awak berbaring di tanah nak jadi kata? Tak apa, saya uruskan. Mak. Beli topi hijau untuk abang saya. Oke, saya bagi awak duit. Tapi bayar ansuran. Bayar sebulan sekali. Setuju. Kakak ipar, saya rasa abang saya tak teruk tampan dan kaya. Kalau awak nak rasa bercinta, kenapa tak pertimbangkan abang saya? Betul. Mahal nak jaga lelaki lain di luar, lagipun artis lelaki lagi mahal. Tak perlu abang awak. Dia layak dapat yang lebih baik. Daripada yang terbaik macam saya. Tapi mahal ke nak jaga artis? Apa cara nak cari duit? Saya pergi Douyin, cari cara nak cari duit. Tiada siapa. Tolong saya. Saya jejak salji ke puncak gunung. Penilaian harta karun langsung. Saya boleh buat nih. Dengan mata saya. Barang antik 8 nyawa. Kena lapor keluarga mereka. Kakak ipar saya siar penilaian harta karun kepada orang lain. Tapi, tiada siapa datang untuk penilaian harta karun. Betul-betul tiada siapa datang untuk penilaian harta karun dengan saya, sunyi, dan sejuk. Tiada siapa tolong saya.
Saya pijak salji ke puncak gunung. Saya mesti buat nomor siaran langsung nih, dengan baik. Aduh, sayang, saya sangat kasihan. Saya pergi kepada dia untuk penilaian harta karun. Apa yang awak ada, sayang? YC, apa pendapat awak tentang sayang nih? Mana sayang? Itu dia. Sayang nih, dari segi rupa, ia sangat halus, dan garisan badan licin dan semula jadi. Perkadaran yang seimbang. Ups, bahagian atas nih sangat estetik. Otot dada nih penuh tekstur. Berdasarkan jisim dan ketumpatan nih, itu permata mutlak. Sayang nih sangat bernilai dengan sendirinya. Menurut Forbes, kini bernilai puluhan bilion. Awak teruja tak? Orang mana? Sudah pergi. Ibu, Oh, sayang. YC, datang sentuhlah. Rasanya kelas pertama kan? saya penilai harta karun, bukan lelaki. Melabur dalam beg antik abang saya memang berbaloi. Kau betul-betul tak pikir pasal nih? Pikir-pikirlah. Alah, aku takut jadi balu. Kau tak boleh buat kacau dalam siaran langsung aku. Kalau tak, aku hancurkan seluruh keluarga kau. Inilah yang berlaku. Kenapa tiba-tiba ramai sangat orang? Ramai sangat. Ada orang minta aku nilai harta. Hei, biar aku terangkan dulu. Aku nilai harta, bukan orang. Hello, aku nak kau nilai shilling ni untuk aku. Ini tinggalan nenek aku masa dia meninggal. Aku nak tahu sama ada tulen atau palsu. Benda ni sangat jelas. Sangat jelas. Abang, kau akan pindah. Penyakit bini kau akan sembuh nanti. Jangan bunuh diri. Selagi ada hidup, ada harapan. Kau boleh ramal nasib. Yang tadi terpandang muka kau. Maaf, kau tak kisah aku cakap ni? Tak apa. Blogger tu. Boleh kau bagi anggaran? Aku nak tahu berapa nilainya, supaya aku boleh jual dan bawa bini aku berubat. Ada retak dalam shilling nih. Kalau tak ada, kau boleh jual 200.000. Balik, cari kedai haiwan dan guna mesin X-ray. Tengok dalam. Okey, terima kasih. Terima kasih, Tuan. Bini, penyakit kau dah boleh dirawat, Bini. Oke, sila jemput penilai harta seterusnya. Hei, tengok ni. Macam mana dengan gangsa 3 kaki? Sangat bagus. Bagi harga. Unit dia hari. Budak, Kau takutkan aku. nampak macam kau baru gali dengan tanah. Kalau tak percaya, kita sembang setengah jam. Terserah kau nak lihat, sama ada orang tangkap kau atau tak. Okey, aku tunggu kau setengah jam. Aku tak sangka kau tahu tempat aku. Nota dah sampai. Oke, video hari ini pendapatan bersih 50.000. Tutup siaran dulu. Bye sayang. Kakak ipar, kau jadi... Karian hangat kata penilaian harta karun awak sangat menyeronokkan. Malah saham kita pun naik. Kakak ipar, awak bintang bertuah keluarga kami. Saya pun boleh jadi bencana dalam keluarga awak. Lagipun, saya yang menyebabkan harga saham keluarga Huo turun. Su Jingxi akan cari cara untuk jatuhkan harga saham keluarga Huo. Anak haram ini, coba cari cara untuk menjebak Huo Kuelian. Tidak menghairankan. Dia nak Huo Kuelian masuk penjara. Badan Huo Kuelian pasti populer di penjara. Tak tahu sama ada bunga tuh masih boleh selamat. Ada apa? Korang main domino ke? Jadi, awak nak beritahu mereka,
Su Jingxi akan senyap-senyap masuk pejabat Huo Kulian, mencuri harta negara. Bogel semula di pejabat Huo Kulian untuk dedah berita. Huo Kulian main-main dengan dia di pejabat. Saya bukan. Saya tak ada. Tak mungkin. Apa masalah awak? Apa maksud muka tuh? Tak ada apa. Awak dengar tuh? Saya tak tahu pun. Su Jinzi itu jahat sangat. Awak kena awasi dia. Saya akan hantar orang ke pejabat segera pasang CCTV dan beri arahan. Su Jingxi tak dibenarkan dekat walau selangkah. Ada apa? Pelik. Hai sayang, hari ini on time. Tak banyak cakap, terus kepada sayang. Saya ada batu jet pusaka. Saya nak awak tolong nilai. Baik, kita turun dan settle yang palsu. Lepas tu saya ada sayang lebih hebat. Saya nak awak tengok untuk saya. Awak rasa barang tembaga ni boleh? Sangat bagus. Setahun 2 tak kurang. 3 tahun 5 tahun tak lebih. Huo Kuelian, kali ni awak tunggu masuk penjara. Nanti keluarga Huo tak ada tulang belakang. Bangkrut lambat laun. Keluarga Huo hanya jadi milik saya. Segera, Su Jingxi nak bogel secara langsung di pejabat Huo Kulian. Nak berhenti sekarang? Anak nakal, apa khabar? Kau betul-betul nak orang telanjang bulat? Walaupun tak ada siapa tahu siapa kau, tapi ramai yang tengok. Orang akan malu. Nampaknya Encik Huo tak sayang istri dia, macam yang dia cakap dalam talian. Berani kau curang dalam siaran langsung istri kau? Sayang, biar saya tunjuk siapa nih. Encik Huo ada dalam siaran langsung Puan Huo. Siapa lelaki atas wayar tu? Su Jingxi, apa yang kau buat? Kulian, keluar. Jangan biar mereka nampak muka kau. Kalau tak, jualan gangsa kau akan terbongkar. Kau boleh masuk penjara. Saya tak tahu sama ada kau betul-betul nak lindungi Huo Kuelian atau nak dedahkan dia jual khazanah negara. Tapi tak apa, gangsa ni palsu pun. Aduh, saya dah cakap. Biarkan kau mendap semula. Kau takut Huo Kuelian masuk penjara? Tiba-tiba tukar cakap kata ia palsu. Kau kata dia sangat bagus. Setahun 2 tak kurang. 3 tahun 5 tahun tak lebih. Maksud saya tiruan benda ni bagus. Paling lama ambil 3 hingga 5 tahun untuk buat. Saya tak pernah kata ia benar. Kau boleh tonton ulang tayang. Kau juga boleh pergi dapatkan pengesahan pakar. Su Jingxi, cara kau memperdaya saya sangat keji. Bukan kumpulan, ini semua drama. Penilaian penonton siaran langsung kakak saya kurang baik kebelakangan ini. Dia minta saya tolong buat campaign untuk menggoda abang ipar. Ini semua lakonan untuk tolong kakak saya. Semua skrip. Siaran langsung penilaian khazanah kakak saya sebelum ni semua watak dan skrip. Dia langsung tak nampak. Maaf terpaksa beritahu kebenaran. Kau tak boleh salahkan saya kan? Jadi ia palsu? Nampaknya satu pertunjukan. Untuk tarikan. Wah, hai, ada gosip, fitnah aku dan suruh aku jangan marah. Kalau macam itu, aku tampar kau. Jangan marah. Berani kau pukul aku? Su Huaisi, aku kakak kau. Jangan risau. Aku tak pukul kau. Kau tak berbaloi sakitkan tangan aku. Tapi kau fitnah aku. Aku kena saman kau sekaligus. Suami tuduh dia melakukan kesalahan besar. Saman dia, sampai dia masuk penjara. Apa kata istri? Baik, kakak, kau sangat menyakitkan hati. Boleh tak kau berhenti menipu semua orang? Kalau kau betul-betul tahu papan kekunci, kalau macam itu, berani kau pergi ke lelongan dengan aku? Buktikan kekuatan kau. Menginspirasi Jiang Fa untuk sengaja membiarkan aku pergi ke lelongan. Siapa yang ada di lelongan? Oh, ada dia. Dia akan mencederakan Bang Xia. Tak pergi. Siapa nak cederakan Bang Xia? Apa yang berlaku? Aku tak pergi. Kenapa? Aku tak berani pergi. Haha, aku tak sudi. Berapa umur kau? Kenapa aku nak bukti kekuatan pada kau? Semua orang, pergi tengok berita rasmi. Kata bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Cik Su. Menangkap perompak kubur, melindungi harta negara. Dan orang yang menilai khazanah dan duit siling pergi ambil X-ray. Sebelum ini, duit siling itu memang retak. Cik Su betul-betul tahu menilai khazanah. Ini bukan skrip. Ayuh, kita tak standing pun kau faham? Aku tak sudi nak banding dengan kau suami. Jom, pergi. Bawa perempuan ini keluar dari sini. Tak perlu. Sayang, aku nampak benda tak bersih hari ini. Mood tak baik. Tutup siaran dulu. Jumpa lagi.
Di... Oh, menantu aku dah balik. Pergi, bawakan aku sup ayam yang aku sediakan untuk menantu aku. Barley. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Abang. God. Aku tak dapat uang langsung hari ini, sup ayam sampai mulut pun tak wangi. Macam ni juga, aku hanya akan mampu sokong bintang lelaki pada tahun monyet dan bulan kuda. Kau benda tak guna. Kau tak tahu betapa sayangnya kau pada istri kau. Sup ayam. Sup ayam. Baik, terima kasih. Aku amaran kau. Kalau menantu aku lari, kau kemas barang dan... Ibu, kami sebenarnya telah membuat sedikit kemajuan antara kami berdua. Oh yo, anakku yang baik. Kamu hebat. Ada apa hari ini? Dia pegang tangan saya. Abang. Kamu agak berkelas. Pernah dengar kata daripada Aileen Chang? Memegang hati lelaki adalah esofagus. Bagaimana cara menawan hati wanita? Saya tidak perlu beritahu awak. Kalau begitu, saya juga tidak boleh dibandingkan dengan awak. Tangkap ini, kedua-dua cara. Ibu, dia memperolok saya. Kenapa awak menangis? Tak apa Zenan, dia nak sup ayam. Kalau nak minum dalam periuk, isi sendiri. Ingat, tinggalkan sikit untuk kakak. Ibu, awak terlalu palsu. Oh ya, macam mana dengan kakak saya? Kenapa awak tak nampak kakak? Oh, hari ini hari jadinya. Lelongan apa? Awak pergi dengan kawan-kawan, balik dan bermalam dengan kita. Habis. Sujingsi dan anak luar nikah. Bang Xia dihina. Kami merakam video. Anak luar nikah itu menggunakan video ini untuk mengancam keluarga Huo dengan Wang. Kakak saya menjadi murung kerana ini. Bunuh diri berkali-kali. Kesudahan anak perempuanku sangat menyedihkan dan hancur. Kalau macam itu bunyinya, saya masih yang paling teruk. Adakah masa yang tidak sesuai? Selamatkan kakak awak. Ya. YC, saya bimbang sesuatu akan berlaku pada kakak saya. Boleh awak bawa kami jumpa kakak saya? Saya boleh bagi awak wang. Tiada kata laluan. Sebenarnya tiada wang. Saya juga akan selamatkan kakak saya. Tapi dengan wang itu, saya akan ada wang untuk menyokong seorang bintang lelaki. Yom. Uruskan. Semua untuk selamatkan kita. Anakku, awak adalah suami yang paling tertipu di dunia. Apa yang awak buat? Gaduh tuh kerja lelaki. Jangan pegang saya. Jangan. Lepas saya. Kakak ipar, tolong saya. Siapa kau ni? Berani ganggu Yakshing aku? Perempuan tuh nampak cantik. Nak main? Main dengan makcik kau. Kenapa nangis? Semua dah sedia untuk kau. Panggil dia balik. Ini dia. Biar kakak ipar tunjukkan kau. Apa tuh gaduh betul? Tiru tangan kiri dan kanan aku dalam slow motion. Tangan kanan kiri ulang slow motion. Abang, jangan buat kakak ipar marah lagi. Kau berani kacau kakak ipar aku? Aku tak nak jadi yang pertama. Dia akan jadi penolong besar untuk keluarga kita. Tulis dalam salasilah keluarga, macam yang dipuja di bilik sembahyang. Aku nak tengok siapa berani usik dia. Bagus. Lawak betul. Aku puas hati betul. Yom.
Apa yang sedang berlaku? Bukankah awak kata nak pergi ke lelongan? Macam mana dia boleh dibawa ke sini? Teman lelaki saya cakap nak sambut hari jadi saya. Saya nampak 5 orang bila saya datang. Saya tak tahu kenapa teman lelaki saya buat macam ni. Sebab kononnya teman lelaki, dia anak haram palsu ayah awak. Saya dapat maklumat tentang keluarga Huo dengan jatuh cinta dengan awak, dan dia minta duit dari awak. Tak pernah nampak, perasaan dalam telepon tu dipermainkan. Kasihan. Sialan orang tua tu. Tengok macam mana aku uruskan dia bila balik nanti. Telepon ni kotor. Saya tak nak dah. Oke, berhenti menangis. Abang pasti akan tolong awak balas dendam. Hei, kenapa awak tak pergi? Adik awak tak sihat ke? Ya, Sayang Huo Bangsia, dah sampai masa nak tamat. Kita patut pergi tengok. Jangan tergesa-gesa. Biarkan mereka rakam lagi beberapa klip bila saya dapat video Huo Bangsia di Dera. Saya tak takut keluarga Huo tak bagi duit. Tapi orang tak sabar nak tengok macam mana Huo Bangsia dihina. Lepas tu saya boleh ejek dia sesuka hati. Rupa-rupanya ini untuk menipu Bangsia dalam dating online. Anak haram, kau tak nampak baik sangat. Memang macam katak yang pura-pura jadi kodok, kan? Bunga hodoh dan suka bermain. Ibu, awak tak nak lepaskan mereka kan? Tidak, pasti tidak. Aku nak awak berdua bawa aku sekali. Berani bully anak perempuan aku? Aku rasa kau dah bosan hidup. biar aku buat. Keparat kau, tak apa kau tipu pun. Sampai cari orang nak menghina aku. Kau lembek. Ada pertunjukan bagus nak tengok. Macam mana kau boleh kenal aku? Siapa yang beritahu kau? Siapa aku? Aku anak perempuan keluarga Huo. Kau betul-betul anggap aku bodoh. Kau pulangkan semua duit yang aku bagi sebelum ni. Anak perempuan, aku hebat. Tinggal dengan kakak ipar aku selama 2 hari lagi. Adik aku perlu berubah dari putri kecil jadi putri sulung. Nampaknya kita tak perlukan bantuan bertiga. Duit apa? Aku kenal kau gak? Kau tipu. Diam sekejap. Abang akan tolong ajar dia. Abang kedua pun akan bantu awak lawan sampai dia muntah duit shilling emas. Saya risau bukan bola sepak di leher si bodoh itu kan? Abang, kakak ipar itu memarahi awak. Dia marah awak juga. Kakak ipar, saya tahu awak pasti ada cara. Tengok saya sekejap. Su Jingxi nampak saya. Awak tak boleh tak usik saya. Nak main judi batu dengan saya? Pasti buat dia rugi semua. Coba main dengan saya. Pasti awak rugi semua. Sehingga tak ada seluar. Kakak, saya tanya awak dulu kalau awak nak datang ke lelongan. Bukankah awak kata awak tak datang? Kakak, saya balik dan fikir kemudian. Sungguh kurang ajar menolak awak hari itu. Jadi saya datang lagi. Saya tak tahu apa kakak saya kata hari itu. Taruhan dengan saya di lelongan. Ia masih tidak sah. Tentu sah. Jika saya kalah, saya tidak akan bergaduh dengan awak lagi. Tapi jika awak kalah, awak kena beri saya lelaki ini. Dan keluarga Huo tak boleh lagi tuntut Lin Mo. Lebih baik dari awak. Adik awak masih waras? Su Huaishi, saya suami awak. Bukan barang? Oh, saya paham. Bukan suami sebenar. Biasa dan tidak berguna. Abang dan kakak ipar tak suka awak. Sebab awak ada masalah dengan itu? Saya oke dengan itu. Ketawa. Macam mana nak banding? Taruhan batu terus. Berani judi batu nih semata-mata nasib. Adil untuk kau dan aku. Ide bagus. Kasihan, kena tepat pada muncung. Mata aku, itu pembaris. Apa kau tak nampak? Pasti menang. Aku graduan reka bentuk barang kemas. Aku sengaja ambil kursus judi batu. Su Huaishi, kau pasti kalah. Abang, harap kau jaga marwah diri. Aku udah pilih. Aku pun pilih. Yang besar tak boleh, itu sampah. Yang kecil lebih berkualiti. Cik, awak tahu cara judi batu? Bukan soal berat. Tepat. Diam kau. Menantu aku yang pilih. Walaupun sampah,
Itu pun harta pelindung rumah keluarga Huo. Mak, kau kata kakak ipar tak silap kan? Kalau aku cakap salah, aku tepuk mulut. Potong. Imperial Green. Imperial Green nih, jarang jumpa dalam 100 tahun. Aku menang pusingan nih. Kau kuat paru-paru. Hebat. Pertemuan sekali dalam 100 tahun dengan benda kecil macam nih. Jangan lambat. Aku nasihat kau terima, sebaik nampak. Jangan buang sampah, dan buat semua orang gelak. Betul-betul biasa dan yakin. Potong punya aku supaya kau nampak. Apa hebatnya dunia. Tak apa, ada orang nak malu sendiri, kita pun tak boleh halang dia. Potong. Berganjak. Biar aku. Tak ada? Kau kak, ikut saya, Huo Tulian. Huo Kulian, apa yang saya tak setanding dengan dia dan dia? Awak nak saya cakap tentang apa yang awak buat? Awak buat saya muak. Awak tak boleh dibandingkan dengan sehelai rambut istri saya. Awak cuma satu taruhan. Kalau dia kalah, awak kena tidur dengan saya. Dimainkan oleh saya. Saya tak peduli sama ada awak mau atau tidak. Su Huaisi jaga lelaki awak. Begitu tergesa-gesa. Itulah betapa awak sayang suami saya. Jadi, Lin Mo di sebelahnya malu. Saya tak tahu apa yang Su Jingxi nak jelas tak sayang Huo Kuelian untuk mendapatkan Huo Tulian. Selain itu, Huo Kuelian, Lin Mo dan Huo Tulian jika digandingkan. Sesiapa yang pandai menilai akan sayang Huo Kuelian. Tapi Su Jingxi ini suka lelaki yang tak berguna. Saya kena tolong. Lin Mo kecil. Bangun sebelum setiap tugasan. Rendah diri sangat. Awak tak angkat. Maaf, saya tak dapat tahan. Diam awak. Huo Tulian, awak tak boleh sakiti dia. Awak milik saya sekarang. Awak mesti dengar cakap saya. Belum habis lagi. Tenang. Terus potong. Ya Tuhan, ini adalah jet mentah terbesar yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Yang ini bernilai berbilion. Saya dah cakap. Jadi, mata saya itu pembaris. Bukan sahaja penilaian harta karun mengagumkan, tetapi perjudian batu juga kelas pertama. Sesiapa yang nak main judi batu boleh datang kepada saya untuk konsultasi. Saya sudah lihat kumpulan batu mentah ini. Semuanya barang bagus. Tapi bayaran kami tak murah. Saya ambil, saya nak, saya nak, saya nak. Ketiga dari kiri. Ya, keluar, keluar. Keluar lagi. Tengok kalau awak boleh pilih satu untuk saya juga. Saya seorang ahli perniagaan. Bagi duit je. Alipay 100,000 yuan. Ini, kalabu. Ini dan ini. Ketiga-tiganya bagus. Itu terlalu banyak. Kalau awak tak nak cari duit, biar orang lain cari. Saya akan pulangkan yuran perundingan awak. Siapa lagi nak 3 batu mentah ini? Saya nak. Tak. Saya nak, saya beli, saya beli. Potong untuk saya. Potong lagi. Kemudian potong. Jangan buang masa Anda. Kepingan-kepingan itu hanyalah besi buruk. Su Huaiqi.
Kau main-main dengan aku? Kau baru kata, biar aku tolong cari batu tuh. Aku jumpa. Kau tak cakap. Biar aku tolong cari batu yang boleh buka permata tuh. Kau main-main dengan kata. Kita semua kehabisan duit. Pulangkan batu tu pada aku. Maafkan saya, duit dah dipindahkan ke akaun Puan Su. Awak perlu berbincang dengan Cik Su. Bayaran balik buat masa ini tidak tersedia. Batu ini bukan milik awak. Cik Su dah beli semua batu awal-awal. Oh, begitu. Rupanya kau dah pasang perangkap. Sengaja menipu duit aku. Macam mana kau boleh kata itu duit kau? Itu jelas duit yang kau tipu dari keluarga Huo. Aku cuma tolong keluarga Huo ambil balik. Itu duit mereka. Kau boleh menipu, tapi aku lagi pandai tipu dari kau. Kakak ipar hebat. Kau satu-satunya kakak ipar aku. Kakak ipar hebat. Kak, aku juga adik lelaki kau. Kau nak aku jadi bujang seumur hidup? Ini menantu aku. Hebat kan? Oke, dah selesai. Jom pergi. Kau dapat duit aku, dan kau nak pergi lagi. Kamu semua tak boleh pergi hari ini. Hati-hati. Anak. Abang. Sesiapa yang berani bully aku, dah, bosan, hidup. Kakak ipar dan abang nampaknya nak mati tak lama lagi. Zenan, cepat panggil polis. Pergi. Hei, berhenti. Bangun nak. Mereka lari. Teruk, kita tak boleh lepaskan Linmer atau Rimmer akan bunuh Huo Tulian. Abang, kakak apa yang kamu tangkap aku? Pergi tangkap Linmo dan Su Jingxi. Aku badanku udah direndam dengan ubat-ubatan berharga bertahun-tahun. Cium dia boleh selamatkan nyawanya. Jangan pikir pasal tuh. Tak ada salah faham. Mari bawa Kulian ke hospital dulu. Oke. Tak boleh pandu, tali brek dah putus. Kereta mak kereta tu tak tahu macam mana. Aku cakap, aku buat sikit sihir. Kau percaya tak? Kau tunggu sinilah. Mereka dah ditangkap polis. Aku bawa abang kau ke hospital dulu. Aku tak rabun kan? Mesti aku terpana. Macam tu baik. Kenapa 2 orang hidup hilang? Sakit? Betul, kakak ipar. Dia bukan manusia biasa. Anggap dia nenek moyang. Dia memang nenek moyang sebenar. Keluarga kita ada nenek moyang. Pergi ke hospital. Bibir dia sangat lembut. Su Huaishi, macam mana kau boleh mati? Aku larang kau mati, Su Huaishi. Su Huaishi, kau tak mati. Saya tidak berani mati. Jika tidak, saya takut awak akan menangis sampai mati. Ya Tuhan,
Lelaki besar menangis macam ini tak takut diketawakan? Saya menguap supaya tidak menangis. Awak. Apa yang awak nak? Kelenjar air mata agak aktif. Senang menangis. Awak nampak ini baru sekarang dah lama tengok? Mata sedikit kering. Dan? Mata merah pun agak teruk. Tapi masalah kecil. Cukup rehat je nanti. Awak tak nampak ke saya suka? Abang. Kamu berdua bercium di siang hari? Itu bercium. Dihalang oleh budak macam awak. Maaf, Tak ada. Awak buat apa di sini? saya akan sampaikan pesanan. Mak saya kata, adakah anak awak cedera buah pinggang? Jaga diri baik-baik di hospital. Jangan mati muda. Kalau macam itu, biarlah menantu perempuan berkahwin lain. Pesanan sudah disampaikan. Pergi. Baik. Satu lagi perkara. Anak haram ayah kita telah melarikan diri. Hati-hati kebelakangan ini. Faham. Sudah pergi. Awak nih. Kenapa dengan awak? Saya mohon, tinggalkan Linmer sendirian. Dia hanya impulsif. Selagi awak tidak menyaman dia, saya boleh beri awak semua wang saya. Awak pikir saya orang yang kekurangan wang? Saya tidak akan lepaskan. Kulian, saya selamatkan nyawa awak. Hanya kerana saya selamatkan nyawa awak. Lepaskan Linmer sekali, boleh? Kelakar, kenapa Su Jingxi selamatkan Huo Kulian? Dulu, jelas Su Jingxi yang cedera Huo Kulian. Cuma bila Huo Kulian masuk ke air, Huo Tulian sedar. Jadi Su Jingxi terpaksa berpura-pura selamatkan dia. Si bodoh kecil yang malang. Dia sebenarnya pikir Su Jingxi yang selamatkan dia. Jangan gunakan apa yang berlaku dulu untuk merampas saya secara moral. Awak betul-betul pikir saya tak tahu apa-apa. Mustahil dia tak tahu. Apa yang awak buat pada saya tahu semuanya. Sebab saya simpan awak di sisi saya. Hanya nak guna awak. Untuk cari pembunuh di belakang keluarga Huo saya. Sekarang dah dijumpai. Awak boleh pergi. Tak nampak ke? Pandai sangat. Cuma ambil lebih 10 tahun untuk cari dalang di sebalik tabir. Adakah Waishi? Adakah Waishi? Beritahu awak yang saya cedera awak dulu. Bukan selamatkan awak. Kerana dia benci saya. Itulah yang dia kata. Jangan percaya dia. Dia istri saya. Saya tak percaya dia. Saya datang percaya awak. Saya tak boleh lepaskan Linmer. Lebih mustahil untuk beri dia peluang cedera saya, keluarga Huo. Baiklah, saya tak sangka awak begitu kejam. Saya salah baca awak. Saya harap awak jangan menyesali keputusan yang awak buat hari ini. Hei, saya bercakap dengannya. Dia tak tahu siapa awak, tapi Linmer dah terdedah. Sekarang Linmer dah terdedah. Guna dia untuk kali terakhir. Biarkan dia bunuh Huo Kuelian. Jelas yang sakit adalah Huo Kulian. Kenapa saya dalam penjara? Saya nak balik rumah. Katil hospital tak selesa macam katil rumah. Kenapa awak tak balik dulu? Zenan akan jaga saya. Oke, Abang, tengok apa saya bawa untuk abang. abang yang baik. Abang awak akan saya serahkan kepada awak. Saya pergi dulu. Bukan dia, tapi suami awak. Awak patut lebih sayang dia. Apa salahnya saya jaga? Cinta macam bunga. Makin awak jaga dia, makin mahal. Jadi elok sesekali lepaskan. Sukma, Bangun. ada apa? Tidur sini. Abang, saya bukan cakap pasal abang. Abang terlalu posesif. Abang tak bagi kakak ipar tidur di katil? Tolong, perut saya sakit. Tolong, tenang. Saya bawa awak jumpa dokter. Huo Kulian, biar saya tambah sikit ubat awak. Racun yang boleh bunuh awak. Walaupun awak di hospital, tak ada siapa boleh selamatkan awak. Saya cuma nak awak mati.
Terima kasih juru rawat. Abang, macam mana? Abang, jangan takutkan saya. Doktor datang. Cepat ambil defibrillator. Terima kasih abang-abang. Tambah. Abang, kakak ipar, abang saya sedang nazak. Bah, siapa yang kau pandang rendah? Aku masih boleh biarkan dia mati. Maaf, kami sudah coba sedaya upaya. Tak apa, aku tahu kemampuan kamu terhad. Biasa kalau tak dapat selamatkan. Jangan salahkan diri sendiri. Waktu kematian diistiharkan pada pukul 12 milain. Abang, abang dan kakak ipar masih ada perasaan. Abang sudah mati. Kakak ipar masih mencium dia? Dad, Wan, awak tak boleh cium dia. Dia kena racun. Ia boleh menjangkiti awak. Istri saya cium saya lagi. Kakak ipar, awak tak boleh mati kerana cinta. Dan kami. Mulakan. Menantu perempuan awak masih muda. Tengok, pesakit sudah sedar. apa? Memang benar dalam cerita dongeng, putera boleh mencium. Jangan bercakap karut kalau tiada bukti saintifik. Mana bukti saintifiknya? Hakikatnya, ia ada. Bukan ipar perempuan saya yang sedar. Mungkin dia sedar sebab nafas berbau? Siapa lagi bagus? Saya atau kematian di alam barzakh? Apa kabar, anak? Tak berapa baik. Cium juga? Sayang, awak boleh cium lagi. Saya masih nak cium walaupun sakit teruk. Lelaki memang haiwan yang fikir dengan alat bawah. Dia provokasi Su Jingxi. Dia hampir mati selepas diracun oleh Su Jingxi. Saya masih nak cium. Gatal. Apa yang berlaku? Abang awak dan Su Jingxi bercium di dalam wat. Sial, si Gatal masih berani menggoda abang saya. Tak, saya dah ada di sini. Saya tak nampak Su Jingxi datang sini. Macam mana menantu saya boleh ada suara macam tuh? Saya janji. Saya langsung tak ada hubungan dengan Su Jingxi lagi. Abang, macam mana awak boleh masuk 3 saluran kami? Jom, jangan ganggu hubungan saya dengan istri. Kenapa awak kejap-kejap mata? Saya lapar. Apa? Tak ada apa-apa. Saya pergi dulu. Uhuh. Abang jom. Tak, saya nak tinggal dan lindungi abang saya. Nak lindung sampai mati ke? Dan lindungi? Jom. Tak nampak ke? Jom. Abang-abang, Aduhai, sayang Huaisi. Jadi Zenan tak boleh dipercayai? Saya risau ada orang datang dan racun saya. Sila tinggal dan jaga kulian. Oke. Oh betul. Rimmer yang meracun dia hari ini. Saya bimbang dia bukan sahaja nak pukul Huo Tulian. Mereka akan lakukan kepada awak. Awak sudah lebih beri perhatian kepada keselamatan Jangan bimbang, saya akan jaga diri sendiri. Awak tua nih, ini semua salah anak haram awak. Anak saya terbaring di sini. Tengok macam mana saya bersihkan. Awak dengar cakap saya. Tengok macam mana saya layan awak. Malam ni ada orang tak boleh tidur langsung. Saya memang ada insomnia. Saya betul-betul tak boleh tidur. Berborak dengan saya. Hei, tolak permintaan suara awak. Bulan tak tidur. Awak tak tidur, jadi botak macam bayi. Saya nak tidur. Saya tak nak jadi botak. Apa masalah awak? Kaki panjang sangat, regang. Kenapa awak tak banyak cakap? Harap sabar sikit dengan saya. Betul lah, lelaki semua sama. Saya akan tolong awak bangun. Kenapa dia tengok saya macam tu? Mungkin ada tahi mata kat muka saya ke?
saya balik. Aduh sayang, kerja keras. Oh, awak penat kebelakangan ini. Mak, saya dah besar. Masih dipanggil sayang. Betul. Aduh, beri laluan. Sayang, awak bekerja keras menjaga budak busuk di hospital hari-hari ini. Saya masak sup ayam kegemaran awak. Letak ginseng untuk tambah tenaga. Mari duduk dan minum sup ayam. Mak, awak nak tengok saya ke? Saya yang sakit. Maafkan saya. Kondong semula jadi, hanya nampak apa yang awak nak nampak. Oke, abang awak sudah hilang perhatian. Mari, kakak. Beri pelukan sayang. Kakak yang baik. Nanti saya peluk awak juga. Sayang, menjaga budak nakal di hospital hari-hari ini susah sangat ke? Tak penat. Dia yang jaga saya hari-hari ini. Saya tak tahu kenapa. Akhir-akhir ini, Huo Kulian selalu pandang saya dengan rasa penat. Bukan saja dia, tak biar saya jaga dia, dia pula jaga saya. Dia macam ada penyakit serius. Tengok anak lelaki 185 yang tak memuaskan hati saya. Saya ulang sekali lagi. Saya yang sakit, duduk. Awak masih ada masa makan tembikai. Macam abang awak, cinta dia boleh berbuah. Peria juga tembikai. Anak, awak, kerana kecederaan Huaisi, maka awak patut berpura-pura lemah di depan dia sekarang, supaya dia boleh jaga awak lebih, itu akan menarik perhatian dia. Ya, perempuan sangat lembut hati. Coba manja. Lebih baik ada godaan basah lagi. Lebih baik sedikit lebih liar. Macam itulah awak keluar dan pikat perempuan liar, kan? Tak istri, saya teraniaya. Sayang, saya salah. Istri saya salah, istri. Aduh, luka sakit sangat. Boleh tolong saya? Mandikan saya. Ding Tai Shang Lao Jun tergesa-gesa hantu kecil. Mana yang merasuk badan? Turun cepat. Hai, saya betul-betul tak boleh selesaikan masalah saya sendiri. Jadi saya nak tolong awak. Saya dah lama menderita untuk awak. Oke. Saya akan basuhkan untuk awak. Tak nampak ke? Budak ni badan dia sangat lawa. Dada dan perut yang kental. Dan punggung kecil tadi. Wah, aku nak sentuh macam lelaki kaca dalam buku gambar tu. Tak. Su Huaishi, awak kena tahan. Awak dah dewasa. Awak kena ada kawalan diri asas. Masuk dan tolong saya. Tak berapa baik. Buat sendiri. Luka saya mula sakit. Baiklah. Jadi biar saya tolong awak. Habislah. Saya betul-betul macam Maharani Wu Zetian sekarang. Baru hilang akal. Tak boleh jadi mengecewakan sangat. Cari alasan nak lari. Bahwa saya pening. Basuh sendiri dulu. Pergi bilik saya lepas basuh. Saya akan jaga awak. Kenapa awak peluk saya tidur? Sik. Jelas sekali awak tidur dengan saya. Dan malam tadi, saya tak tahu siapa yang gila-gila sentuh dada saya. Awak kata saya sentuh dada awak? Awak bukan setakat sentuh saya malam tadi. Awak buat benda lain ke? Nak tahu? Tak, jangan cakap. Kau bukan sahaja sentuh aku, dan kau dah makan aku? Oke. Itu bukan aku. Itu mimpi kau. Semalam aku mimpi makan ayam panggang. Kenapa jadi gigit otot dada?
Aku tak nak hidup lagi. Hei, macam mana dengan kejadian semalam? Kau tengok, ada bekas gigi? Aku tak paksa kau. Kau buat dengan sukarela. Apa kaitan dengan aku? Lupakan je semalam. Hai, Petikan Scrum cukup jelas. jadi apa? Kau boleh makan balik. Dan lagi, sama rata. Abang dan abang kedua, kata nak pergi jumpa teman wanita waria dia. Dia belum balik lagi. Kakak ipar, tolong selamatkan abang kedua saya. Jangan risau. Sayang, tolong selamatkan anak kita. Hei, aku patut bawa kau ke hospital sekarang. Masih tak patut bawa kau ke hospital. Dari perspektif materialis, anak ni sepatutnya tak wujud. Aku tahu, kau nak putus dengan aku. Tapi anak ni darah daging kau sendiri. Kau ada hati ke? Tengok tanpa daya. Dia pergi dari dunia ni? Tak bro, darah kau kelihatan. Dan kau seorang waria. Macam mana kau boleh hamil? Oke. Sekarang kau dah tahu. Aku kena dengar cakap Linmer. Kapal ke Asia Tenggara tiba malam ni. Linmer Lache. Tak baik, Zenan dalam bahaya. Gua Zenan bodoh. Aku tahu dia waria, pergi jumpa dia juga. Aku rasa aku dah hidup terlalu lama. Pasti tak akan mati. Cuma nak dijual ke Asia Tenggara, jadi lelaki miskin yang tak boleh mati walaupun nak. Abang kedua aku yang malang. Oke. Jangan terburu-buru nak menangis. Cepat lepaskan lelaki itu dan biarkan saya. Saya tak tahu kenapa saya botak. Kakak ipar, awak akhirnya sampai. Awak menakutkan saya. Apalagi yang awak cakap, berani datang seorang diri. Berani sangat. Dia berkeras nak jumpa saya sebelum putus. Saya datang dengan kawan. Dia nak jual saya lepas bawa mereka pergi. Banci busuk 38 saya. Awak buat apa? Berani menggoda saya. Wah, kotor tuh. Diam. Mereka datang pun tak guna. Dia tak boleh lawan saya. Seni mempertahankan diri dunia Wei Kuai tidak patah. Saya kuat. Mari sini. Awak cepat sangat. Oh wow. Bahan apa nih? Sangat realistik. Kongsi dengan saya. Saya belajar teknologi canggih. Sekarang bukan masa nak cakap pasal ni. Maaf abang, sekarang ke masa nak cakap nih. Buka ikatan saya. Saya ingat awak suka. Teruskan. Apa benda nih? Oh my god. Apa yang awak terbang tadi dengan tangan berat? Gigi kacip. Kakak ipar polis dah sampai. Mari kita lari. Saya nak panggil polis awak, pukul saya. Awak nampak saya pukul dia? Tak, siapa yang panggil? Kalau awak tak pukul saya tak jadi macam ni. Saya jatuh sendiri. Lepas nih, ingatlah jalan yang betul. Jalan bengkok tuh senang jatuh. Awak. Dan akhirnya, Awak bukakan untuk saya. Aduh sayang, terima kasih atas kerja keras awak. sejarah sentiasa sangat serupa. Awak kerja keras. Mak, saya hampir tak dapat balik. Aduh, bukakan untuk saya. Ayah? Duduk. Mak, awak dah tak sayang saya lagi. Boleh ke perangai awak kecil macam IQ awak? Awak memang tahu, teman wanita banci itu bukan orang baik. Awak masih tergesa-gesa nak mat. Saya tak boleh bersimpati. Tiada simpati, 1+1. Simpan sikit muka untuk budak tuh. Sebenarnya, kejadian hari ini dirancang oleh Linmo. Zenan tak dapat lari. Abang bodoh yang malang itu dicium lagi oleh Banci. Berapa besar kawasan psikologi mencari adik lelaki? Terima kasih datuk saya. Awak bukan sahaja akan selamatkan saya. Mereka menghina saya. Saya tak nak hidup. Apa yang saya buat? Saya baik dan baik hati. Macam mana saya boleh menghina awak? Kenapa saya masih perlu bagi awak kat orang baik? Saya leret kat orang baik di Douyin. Nampaknya bukan perkataan yang baik. Linmer Lache. Oke, saya faham.
Laporkan ada seorang yang tak takut mati. Berani jumpa Limmer kelas yang hebat. Istri, awak dengar alasan saya. Tak, awak dengar saya jelaskan. Saya jumpa dia untuk ajak dia keluar dan bawa dia ke penjara. Saya tak akan benarkan Limmer sakiti awak. Sama ada dia anak saya atau tidak. Mereka mesti bayar untuk apa yang mereka dah buat. Saya ada satu pengumuman. Limmer telah ditangkap. Pada masa depan, keluarga Huo kita akhirnya boleh tenang semula, hidup dalam aman. Ya, Linmer adalah anak awak. Awak sanggup bawa orang tangkap dia? Hai. Awak dengar cakap saya. Saya buat ujian DNA dengan Linmer. Rupa-rupanya dia bukan anak saya langsung. Walaupun dia anak saya, dia buat salah, saya tetap kena tangkap dia. Huai Shi, terima kasih selamatkan keluarga Huo kita. Ini ganjaran awak dari ayah. Wah. Terima kasih, Ayah. Tak boleh. Buat. Sujud membuat. Tanya dunia apa ubat yang baik? 1 emas, 2 uang kertas. Dengan emas sejumlah ini, cukuplah untuk saya dan bintang lelaki kegemaran saya. Awak dah jumpa? Saya tak sangka dia simpan. Siapa yang fikir? Awak tak boleh buat saya nak ambil balik kan? Jauh lagi perjalanan. Abang, saya belikan awak topi hijau. Fikir, mana awak kurang dari bintang lelaki itu? kalau tidak, saya akan korbankan. Saya nak ternak bintang lelaki yang kakak ipar saya suka. Saya bergurau. Untuk awak. Wah. Kenapa awak hantar emas pada saya? Saya dengar ada orang cakap nak cari bintang lelaki untuk bercinta. Saya bantu awak tunaikan hajat. Siapa cakap saya tidak? Jangan cakap karut. Siapa khianati saya? Bila saya jumpa, saya pasti akan jual dia dengan harga 8 yuan. Awak kena guna duit untuk dating dengan bintang lelaki. Kenapa tak cari saya? Saya percuma. Doin kata semuanya. Barang percuma paling mahal. Macam mana awak tahu mahal kalau tak cuba? Apa yang awak nak? Saya boleh beri pada awak. Habislah. Kali ini saya benar-benar akan terbalik dalam longkang Huo Tulian. Impulsif Huaishi, janganlah terlalu terburu-buru pada masa hadapan. Jangan cium lelaki kacak bila nampak. Nampaknya dia ada perasaan terhadap saya juga. Elo. Beberapa hari lagi hari jadi makcik awak. Awak balik rumah. Ayah, awak kena ajar Huaishi dengan betul. Kalau bukan karena dia selalu tolong keluarga Huo Linmo pun, tak akan tertangkap. Huo Kulian masih lagi cacat. Kita dah lama boleh ambil alih keluarga Huo. Dia yang salah sebab rosakkan rancangan kita. Gadis degil ni memihak kepada orang luar. Tengok macam mana aku nak layan dia. Ini ayah saya. Hadiah apa yang Mak Tiri nak untuk hari jadinya? Hantar tikus, kala jengking, lipan. Hei. Bandingkan dengan perangai Mak Tiri. Tak berani nak lawan. Awak gadis nakal. Macam mana kaki kiri awak boleh masuk ke ruang tamu? Saya tahu tak boleh masuk ruang tamu dengan kaki kiri pada hari jadi. Walaupun sudah lewat, sengaja pula sentuh kepala buruk saya.
Siapa kata tak boleh masuk ruang tamu dengan kaki kiri pada hari jadi? Ini ke yang internet cakap, dia dipecat sebab masuk pintu dengan kaki kiri. Saya boleh bagi awak makan sikit? Awak patut bersyukur. Bekerja keras. Rupanya Mak Tiri ini sangat jahat. Awak ada pasangan yang baik. Saya bagi awak satu lagi kepala buruk. Oke, awak gadis nakal awak sengaja nak marahkan saya kan? Gelang ini nampak cantik. Beri saya gelang itu. Saya maafkan awak kerana melawan cakap saya hari ini. Kenapa saya perlu dapatkan maaf awak? Dulu saya baik hati dan tak endahkan awak. Pada masa hadapan, saya nasihat awak jadi baik. Kalau tak, saya takut hati marah awak tak tahan. Lawannya awak, tak nak bagi gelang. Saya nak awak nampak. Yo. Sebaik saya masuk, saya dengar kamu memarahi menantu saya. Apa salah menantu saya pada kamu? Walaupun dia sekarang sudah berkahwin, air tertumpah tapi saya masih lagi orang yang lebih tua. Berani dia melawan cakap saya. Mak, dia tuduh saya salah. Sebaik saya masuk, dia cakap. Saya masuk dengan kaki kiri. Saya nak ambil gelang yang nenek bagi saya. Tak malu. Kamu. Budak tu kecil dan belum pandai cakap. Kalau tak sedap didengar, saya diam. Ho. Kamu. Saya ke yang buat dia marah. Bukan urusan kau. Dia dah sakit. Kamu. Dia sakit tenat, paling lama 2 tahun lagi. Dan, perempuan simpanan Su Guo Chiang yang sebabkan dia kena TB. Perempuan simpanan masa tu, sengaja ambil barang keperluan harian pesakit TB. Dia guna barang tu untuk tularkan penyakit kepada dia. Tak boleh sembuh. Dia ada penyakit berjangkit. Nasib baik dia tak berjangkit. Kalau tidak, Su Guo Chiang dah lama ceraikan dia dan kahwin dengan perempuan simpanan. Majlis nak mula dah. Jom pergi ke lobi, ikut mak. Berhenti. Saya tak bagi kamu pergi. Saya nak tengok berani kau melangkah. Jangan lupa, siapa yang urus keluarga ni? Hentikan mereka. Saya nak tengok berani kau sentuh dia. Mak orang tua kau yang diutamakan. Buatlah. Apa yang kau nak? Okey, kau ni tak guna. Berani kau buat macam tu. Su Huaishi, apa yang kau buat? Rupanya ini teddy daddy saya. Dia gila seks, bersopan santun di luar anggun dan rendah diri. Sebenarnya, dia munafik yang jaga muka. Betul tuh, dia bertunang dengan saya. Kemudian, dia putuskan pertunangan dengan saya sebab dia menggoda orang lain. Dia juga hantar gambar kepada kawan baik saya. Mak, saya masih bayi. Jangan cemarkan telinga saya dengan kata-kata nih. Oh, betul. Mak salah. Tak dengar. Yang. Makcik dan ayah baru curi gelang saya dan tak bagi saya pergi. Ini untuk orang lain tengok. Saya ingat ayah saya bangkrut. Kau letak. Mengarut, macam mana saya boleh bangkrut? Kenapa kau nampak macam dah berubah? Kau langsung bukan anak perempuan saya. Anak perempuan saya tak pernah manja dengan saya. Orang tua dah makin tua. Mata pun agak baik. Ayah, saya bukan anak awak. Siapa lagi? Pada umur 7 tahun. Awak buat ibu saya bunuh diri. Biarkan perempuan simpanan masuk. Oh, umur 10 tahun. Awak tinggalkan saya di rumah anak yatim. Biarkan saya hidup sendiri. Hei, umur 20 tahun. Awak paksa saya kahwin dengan keluarga Huo. Paksa. Diam. Jangan cakap. Ayah, awak percaya saya anak awak? Kalau tak percaya, ada lagi. Oke, saya percaya. Awak anak saya. Jamuan nak mula. Kita pergi dulu. Perempuan mati sengaja lukakan saya. Tunggu kau malu di jamuan nanti. Tahniah. Kegembiraan yang sama. Semua orang bebas, bersantai. Hahaha. Ibu, ini hadiah untukmu.
Masih anak perempuanku. Aduh. Ini jet ais tinggi. Beri hadiah yang mahal. Cik Su sangat berbakti. Entah apa hadiah kakak untuk ibu? Bukankah itu bagus? Su Huaishi kau gila. Yang ini bagaimana? Ini hadiahku untuk makcik. Satu kebenaran. Satu yang sihat. Apa maksud kebenaran? Mana ada jet yang tidak boleh pecah. Saya masih harap makcik dapat lihat pribadi Su Jingxi secepat mungkin. Yang sihat, saya cuma harap makcik tak pakai gelang palsu. Tak baik untuk kesehatan. Macam mana? Saya masih boleh beri hadiah paling ikhlas ini. Cik Suni sungguh berbakti. Su Huaishi, kau tak suka aku. Hadiah yang susah payah aku cari untuk ibu. Ia tiruan. Kau sangat kejam. Jangan lupa, aku blogger penilai khazanah. Kalau kau rasa aku fitnah kau, hantar untuk dikenal pasti. Diam, walaupun anakku bagi aku barang palsu. Lebih baik daripada kau tak bagi apa-apa. Siapa kata aku tak bagi apa-apa? Wah, ini kalung berlian Ocean Heart bernilai 20 juta. Yang ini hadiah yang nak aku beri pada makcik. Tapi makcik nampaknya tak layan aku hari ini. Jadi aku tarik balik hadiah. Ini untuk kau. Makcik, kau betul-betul suka duit. Kononnya, orang mulia cinta duit, ambil dengan cara yang betul. Kalau orang jahat cinta duit, terus grab tak sopan? Ia sepatutnya milik saya. Mak awak tenang, Mak. Fikirkanlah, macam mana Su Huaishi boleh kaya, membeli rantai berlian yang mahal. Dia cuma nak memalukan awak. Dan dia betul. Saya buat dengan sengaja. Rantai itu asli. Tapi saya takkan bagi barang mahal macam Mak Tiri yang jahat. Awak sengaja tamak dengan dia? Hadiah nih? Saya nak beri kepada yang paling comel dan manis, gadis kecil yang paling cerdik. Kakak ipar Huo Bangxia, yaitu saya. Awak. Su Huaishi, perempuan nakal. Saya akan bunuh awak dan saya. Saya nak lihat siapa berani sentuh menantu saya. Tuan Huo. Walaupun Huaishi dah kahwin dengan keluarga Huo, tapi dia anak saya. Saya rasa kami berhak mendidik dia. Awak panggil nih mendidik. Awak jelas membuli. Jin si awak cakap jelas kakak awak tak popular di rumah mertua. Kenapa saya nampak mak mertua dia suka sangat dia? Sebab mereka pandai berlakon. Puan Huo, paling jaga muka. Walaupun awak tak suka kami di rumah. Huaishi, awak tetap kena buat banyak kerja luar fikir. Kalau keluarga Huo betul-betul manjakan Huaishi. Macam mana dengan Kulian? Awak betul. Oh my god, teh sedap. Rasanya lebih sedap daripada teh Westlake Longjing 1982. Awak maki saya. Saya cakap pasal wine merah. Kalau nak duduk tempat yang betul. Nampaknya sesuai. Dalam hal teh, awak lebih pandai daripada saya. Awak, teh ni murah sangat. Aduh, yo, fitnah saya lagi. Mari, dengar macam mana saya buat teh. Orang yang asalnya nak kawin dengan Huo Kulian, sepatutnya saya. Kalau bukan kerana awak tanpa segan silu naik ke katil Huo Kulian, paksa dia kawin dengan awak. Dia pasti benci awak. Kalau tidak, kenapa dia tak teman awak datang ke parti hari jadi mak saya? Tak sangka cik kedua keluarga Su macam ni rupanya. Kenapa awak menangis? Kawin dengan Huo Kulian tu benda baik. Selepas kita bunuh Huo Kulian, harta keluarga Huo semua jadi milik awak. Tapi saya tak nak kahwin dengan orang yang saya tak suka. Bukan kau punya pilihan. Kau mesti kahwin. Pertama, Huo Kulian tak datang hari ini sebab kerja. Bukan sebab benci saya. Kedua, saya tak naik ke katil Huo Kulian. Awak paksa saya kawin masuk ke keluarga Huo. Dan awak semua kata, dia akan mati awal. Saya tertanya-tanya, macam mana awak tahu dia mesti mati awal? Betul. Rupa-rupanya, dalang di sebalik pembunuhan keluarga Huo ialah Su Guoqiang. Lin Mo hanyalah bidak Su Guoqiang. Ini betul-betul menggali di kebun tembikai kecil. Tak sangka dapat menggali tembikai paling besar. Apa masalah awak?
Saya patah, saya retak, panggil abang awak, pastikan awak sebarkan maklumat nih. Awak fikir Su Guoqiang akan lepaskan kita? Apa karut yang awak cakap? Ini kali pertama saya nampak orang yang boleh pusing hitam putih macam awak. Jelas, awak jadi perempuan simpanan dan curi lelaki saya. Berani awak datang merayu simpati, awak masih tak tahu malu? Kenapa dengan saya? Kenapa awak nampak bintang waktu siang hari? Panasnya, Su Jingxi pasti telah memberi saya dadah tadi. Kakak ipar, awak tak apa-apa. Bintang ini nampak cantik sangat. Bang Xia, kakak ipar awak mesti dah minum terlalu banyak. Jom, cepat hantar dia. Hei, saya belum makan kek hari jadi lagi. Kenapa awak tergesa-gesa? Ya, kakak, jarang awak balik rumah. Tinggal sikit. Ubat ini kuat. Tunggu sekejap. Su Huaixi akan berada di depan semua tetamu. Lelaki pelekat gila. Bukan sahaja dia akan hilang muka, Huo Kulian juga akan menceraikannya. Tanpa Su Huaixi, bantu keluarga Huo. Menjatuhkan keluarga Huo lebih mudah. Tiada seorang pun antara kamu boleh pergi hari ini. Berhenti. Aku nak lihat siapa yang berani sentuh istri aku. Kau oke? Aku ada kerja sikit. Dia racun aku. Nak buat aku malu di party. Tolong aku. Aku bawa kau ke hospital. Kulian, jangan dengar cakap dia. Dia tak tahan kau suka aku. Dia nak burukan image aku kat kau. Kau tiada image dalam hati aku. Kalaupun ada, ia buat aku muak. Aku cakap sekali lagi. Aku tak pernah suka kau. Macam mana boleh jadi? Kau dulu baik sangat dengan aku kena Su Huaixi ke? Apa dia cakap kat kau? Perempuan ini licik sangat. Dia yang curi kau dari aku. Kau merepek kau, paksa kakak ipar aku, kahwin masuk keluarga kita. Kakak ipar aku tak bersalah. Linmer cuma bidak. Su Guoqiang dalang di belakang tabir. Dia nak gabungkan keluarga Huo. Capai hegemoni sendiri. Awak perempuan nih penuh tipu. Aku bunuh kau. Kau oke? Kau. Idea bagus. Berani kau pukul? Mari. Saya tinggalkan kepada awak di sini. Siapa berani sakiti saya? Tiada seorang pun keluarga Huo yang tinggal. Saya tak sihat, panas sangat. Saya bawa awak ke hospital. Wah, perut yang mantap, punggung lawa, dan halkum yang seksi. Lelaki kacak macam ni rupanya suami aku. Nak sentuh, sayang. Su Huaixi, saya lelaki normal. Jangan usik saya. Saya bawa awak jumpa dokter. Saya tak nak dokter. Saya nak awak. Awak pasti nak saya? Harap awak tak menyesal bila sedar nanti. Awak pasti tak menyesal? Nak makan sesuatu yang sedap. Jangan bising. Jangan bising. Tidur dengan saya sekejap. Huo Tulian, awak. Kita. Tak ingat. Saya ingat sekarang. Kenapa saya tak boleh lupa apa yang berlaku semalam? Tapi kemahirannya memang bagus. Tak ingat apa-apa pun tak berlaku. Bohong. Saya tak berbohong. Awak suka saya? Tak suka. Saya suka dada saya yang senang disentuh. Kungfu pun bagus. Senang kalau jadi model lelaki di sini. Pembohong tu jelas nak suka saya. Awak masih nak simpan saya sebagai model lelaki. Hihihihihi. Macam mana dia tahu apa yang saya fikirkan? Sebab
Saya boleh dengar hati awak. Palsu. Dan sekarang saya nak buat lagi. Dia tak mungkin teka. Memandangkan istri saya nak buat lagi. Suami janji pada awak. Huo Kulian, saya tipu. Tak nak lagi. Oh, kemana perginya dua orang nih? Telepon pun tak berfungsi, tak jumpa sesiapa. Mungkin tak ada apa-apa kan? Mak jangan risau. Keluarga Su dah selesai oleh abang saya. Su Guoqiang dah mengaku. Semua diarah oleh dia abang dan kakak ipar akan selamat. Mak, Alamak, kemana awak pergi? Saya cari awak sepanjang malam. pergi hospital. Karut kami jelas balik ke villa semalam untuk selesaikan rumah. Semalam dia pun... Aduh, baik. Itu bukan ide yang baik. Awak semua dengar saya. Oke. Saya tak nak hidup lagi, malu sangat.